Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay. Assalamualaikum, Prof. Okay. So kita akan sambung perbincangan kita. Okay. Okay. So okay, so pada minggu lepas kita berhenti di sini. Kita telah mula berbincang berkenaan dengan reka bentuk eksperimen untuk eksperimen dengan lebih daripada satu faktor. Okay. So more than one factor experiment. Okay, kita telah membincangkan apa maksud apa maksud eksperimen dengan lebih daripada satu faktor. Okay, dan kita recap balik. Okay, sebagai contohnya, katakan kita nak tentukan kesan luas permukaan dan masa penggorengan terhadap penyerapan minyak semasa penggorengan. Okay, so bermaksud kita ada dua faktor di sini. Kita nak tengok kesan luas permukaan dan juga kita nak tengok kesan masa penggorengan. Okay, tetapi dalam keadaan ini kita nak tengok kedua-duanya serentak. Okay, kalau ianya adalah dua eksperimen yang berbeza dan ianya dikira sebagai satu faktor. Sebagai contoh, you buat dulu kesan luas permukaan. Okay, selepas dah buat kesan luas permukaan habis, dan lepas tu you buat pula kesan masa penggorengan. So itu adalah dua eksperimen yang berbeza dengan dua faktor yang berbeza. Okay, so setiap satu eksperimen itu adalah eksperimen with one factor eksperimen. Okay, tetapi dalam kes ini dan dalam kebanyakan eksperimen, kajian, biasanya kita nak lihat lebih daripada satu faktor secara serentak. So bagaimana kedua-dua faktor ini, iaitu luas permukaan dan masa penggorengan, ianya memberi kesan terhadap penyerapan minyak. Kerana dalam real world situation, very rarely kita akan hadapi yang mana satu proses atau satu keadaan ianya hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Kebiasaannya ianya akan dipengaruhi oleh lebih daripada satu faktor. Okay, so bagaimana kita nak jalankan? Okay, so apa yang dimaksudkan dengan more than one factor experiment? Okay, sebagai contoh kita ada contoh ini, iaitu kesan luas permukaan dan masa penggorengan. Okay, jadi faktor pertama, sebagai contohnya luas permukaan kita ada 1 cm squared, 2 cm squared, 3 cm squared. Okay, sebagai contoh. Kemudian untuk masa penggorengan, okay, kita ada sebagai contoh 5 minit, 10 minit dan juga 15 minit. Okay. Okay, kemudian itu adalah faktor yang kedua. Okay, so apakah bilangan faktor? Okay. Okay, so apakah dia punya bilangan faktor? Adalah dua, iaitu luas permukaan, yang kedua adalah masa penggorengan. Okey, jadi untuk kita tentukan dalam mana-mana eksperimen, untuk kita tentukan sesuatu kesan, maka faktor tersebut kita perlu beza-bezakan. Okey, sebagai contoh, kalau luas permukaan, kita nak tentukan luas permukaan, maka ianya mestilah ada beberapa luas permukaan. Barulah kita boleh tentukan kesan. Kalau luas permukaan itu cuma satu saja, maka ianya dikira sebagai ianya adalah malar. Sebab ianya cuma satu saja. So apabila ianya malar, kita tak boleh nak tentukan kesan. Okay, because there is no comparison. Okay, kalau kita beza-bezakan, dan for example, kalau macam dalam kes ini, okay, kalau kita beza-bezakan, dan kita boleh comparekan satu ni, 1 cm squared dengan 2 cm squared. Barulah kita boleh tahu apabila kita ubah luas permukaan, apakah kesannya. Tapi kalau kita tidak bezakan faktor tersebut, maka kita tidak akan dapat tentukan dia punya kesan.
Okey. Okey, sebab itu kita setiap faktor kita perlu beza-bezakan dia. Okey. So untuk luas permukaan dalam contoh ini kita ada 3. Okey, kita ada 3 tahap. Okey. Kemudian kita untuk masa penggorengan juga kita bezakan dia. Okey, dalam contoh ini kita ada 3 tahap. Okey. So, apakah dia punya tahap dia? Okey, untuk level, tahap ataupun jenis. Okey, luas permukaan ada 3 level. Okey. Kemudian untuk masa penggorengan juga ada 3 level. Okey. Okey, kalau dalam satu faktor eksperimen ataupun uji kaji satu faktor, dia punya level adalah dia punya perlakuan. Okey, level adalah perlakuan. Tetapi untuk more than one factor experiment, okey, perlakuan adalah kombinasi. The keyword here is kombinasi. Ini penting. Okey, kombinasi tahap ataupun levels. Okey. Jadi yang ini 1 cm bukan perlakuan. 1 cm adalah tahap saja. Perlakuan adalah kombinasi, iaitu 1 cm untuk 5 minit. 1 cm untuk 10 minit. Ini adalah dia punya perlakuan. Okay, so kalau you jawab cuma 1 cm sebagai perlakuan, maka ianya salah lah. Okay, so perlakuan adalah kombinasi. Okay, so the keyword is combination. Okay. Okay, so 1 cm, so bila apakah dia punya perlakuan dia? Perlakuannya adalah ada, kalau kita lihat di sini, kita ada 3, mana tadi? Okay, kita ada 3 level. So the combination, perlakuan dia adalah 3 darab 3. So itu adalah dia punya perlakuan. So perlakuan dia mestilah 9. Okay, so kalau kita lihat di sini 1 cm 5 minit, 1 cm 10 minit, 1 cm 15 minit, 2 cm 5 minit, 2 cm 10 minit, 2 cm 15 minit, 3 cm 5 minit, 3 cm 10 minit, dan akhir sekali 3 cm 15 minit. So ini adalah dia punya perlakuan dia. Okey. Okey, kemudian apakah respons? So respons adalah apa yang diukur. Sebagai contoh, kalau dalam kes ini, okey, kita nak tengok dia punya kesan dia. Okey, kesan kita lihat kandungan minyak. Okey, ataupun kita juga boleh lihat kandungan air, kandungan lembapan, moisture content. Okey, kandungan lembapan. Okey, kita boleh juga apakah kesan dia lagi? Kesan dia mungkin warna yang berbeza. Okey, dia punya L star. Okey, A star, B star. Okey, parameter warna dia sebagai contoh dan sebagainya. So ini semua adalah dia punya respons. Okey, ini semua adalah respons, iaitu apa yang kita ukur. Okey. Okey, okay. So bagaimana kita nak jalankan eksperimen? Okey, sekarang kita dah tahu apakah kita punya faktor, kita tahu apakah kita punya tahap ataupun level, kita juga telah tahu apakah kita punya perlakuan. Okey, apakah kita punya perlakuan. Okey, sekarang ini bila kita masuk dalam lab, okey. So you kena prepare, pertama sekali, prepare sampel kan. Okey, samples. Okey, katakan ianya adalah kentang lah, katakan. Okey, so meaning maksudnya you kena prepare kentang tersebut. Okey, kemudian selepas prepare kentang, you akan goreng, jalankan penggorengan. Okey, jalankan penggorengan, kemudian selepas itu analisa. So basically itu yang akan dilakukanlah dalam lab. Okey, remember design of experiment is not on paper, but design of experiment is in the lab. Okay, how you apply the treatment onto your samples. So that determines the design of experiment. Okay, so yang pertama-tama sekali adalah, of course, dalam setiap design of experiment mesti ada randomization. Okay, so walaupun kita tulis macam ni, okay, so walaupun kita tulis, okay,
nampak in sequence, tapi apabila kita jalankan eksperimen, kita tak mahu ianya in sequence dalam urutan ini. Okey, kita nakkan ianya random. Okey, nakkan ianya adalah random. Okey. Jadi how do we apply our treatment? Okay, according to the randomization principle. Okay, so untuk itu kita ada dua kaedah. Okay, kita ada dua kaedah. Okay, so design of experiment yang paling basic adalah factorial design. Okay, design factorial. Okay, saya rasa you semua dah belajar sebelum ini. Okay, factorial design. Okay, ada design-design lain, okay, selain daripada factorial design. Okay, sebagai contohnya split plot, CCRD, mixture design dan sebagainya. Tapi kita tak akan discuss dalam kursus inilah. Okay, so ini kursus asas. So kita akan discuss hanya factorial design. Okay? Okay. So apa dia factorial design? Okay, more than one factor design of experiment. Okay, dan ia ada dua jenis. Okay, so dia ada dua jenis, iaitu pertama sekali adalah completely randomized factorial design. Okay, yang kedua adalah factorial design with blocks. Okay, kita lihat dulu yang pertama, iaitu completely randomized factorial design. Okay, so basically ianya adalah similar to CRD, completely randomized design. Cuma ianya melibatkan dua ataupun lebih faktor eksperimen. Okay, dua ataupun lebih faktor eksperimen. Okay, so bagaimana kita jalankan randomization? Okay, ingat tak dulu, okay, apabila kita ada, kalau kita untuk CRD, okay, okay, kita ada tarik contoh CRBD. Okay, okay, katakan CRD. Kalau masih boleh ingat, okay, kalau CRD, katakan CRD dengan CRBD hanya untuk one factor eksperimen saja. Okay, untuk satu faktor. Dalam kes ini, kalau kita punya contoh dulu adalah, dia punya eksperimen dia adalah, dia punya faktor dia adalah suhu. Okay, so dia punya faktor dia adalah suhu, iaitu 70, 80, 90. Satu faktor saja. Okay, faktor satu, dia punya level dia adalah 3. So treatment dalam one factor experiment, the level is the treatment. So the treatment also adalah 3. So sama. 70, 80, 90. Okay. Okay. Response adalah apa yang diukur. So kalau untuk CRD, okay, kalau untuk CRD completely randomized design, so kita kena randomize dia punya treatment dan juga replikasi. Okay, dalam kes ini ianya ada 3 treatment. Ini dia punya treatment dan 3 replikasi. Okay, so dengan itu total adalah 9 sampel. So kita kena randomizekan ke 9 sampel. Okay, kembali kepada kita punya contoh tadi. Okay, dalam kes ini, sorry. Okay, katakan kita nak buat completely randomized. Okay, factorial design. Okay, contohnya katakan kita nak buat completely randomized factorial design. Okay, so kita ada 3 factors. Two factors. 2 factors. Okay, tahap. Okay, dia punya factor 1 ada 3, factor 2 ada 3. Okay, and then treatment ataupun pelakuan 3 darab 3 sama dengan 9. Replikasi, katakan kita ambil 3. So dengan itu bilangan sampel macam tadi,
bilangan sampel dia adalah 3 darab 3, iaitu ini adalah dia punya treatment. Bilangan sampel adalah 3 darab 3, tapi yang ini adalah 9 darab 3 sama dengan 27 sampel. Ini adalah dia punya treatment, ini adalah dia punya replication. Sama juga macam tadi. Okey, sama juga macam tadi. Ini adalah dia punya treatment, ianya adalah replication. Tapi sebab treatment dia cuma 3 saja. So 3 darab 3 adalah 9. Okey, sebab dia cuma satu faktor. Tetapi dalam kes ini treatment kita adalah 27. Okey, sorry, treatment kita adalah 9 sebab ini adalah 3 darab 3. Okey, so ini adalah 3 darab 3 iaitu 9. Okey, daripada sini. Okey, kemudian darab dengan 3 iaitu dia punya replikasi. So kita ada semua 27 sampel. Apakah dia punya 27 sampel tersebut? Okey, pertama sekali adalah kita ada sama juga macam ni. Okey, sama juga yang macam ini. Okey, kita ada 1 cm squared 5 minit. Tapi kita ada rep 1. Okey, kemudian kita ada 1 cm squared 5 minit. Sorry. Rep 2. Yang ketiga kita ada 1 cm squared 5 minit. Rep 3. Okey. Okey. Kemudian kita ada juga 1 cm squared 10 minit. Rep 1. Yang kelima 1 cm squared 10 minit. Rep 2. Yang keenam 1 cm squared 10 minit. Rep 3. Okay. And then kita juga ada 7 1 cm squared. Okay, 15 minit. 5, 10, 15 eh. Okay, betul. 5, 10, 15. Okay. Rep 1. 8 1 cm squared 15 minit. Rep 2. Yang ke-9 1 cm squared 15 minit. Rep 3. Okey. Okey ya. Okey, kemudian kita juga ada ini baru 1 cm. Kita juga ada yang ini yang ke-10 2 cm squared 5 minit. Rep 1. Yang ke-11 2 cm squared 5 minit. Rep 2. Yang ke-12 2 cm squared 5 minit. Rep 3. Okey, dan seterusnya. Okey, sehinggalah akhir sekali kita ada di sini 18 2 cm squared 15 minit. Rep 3. Okey. Okey, kemudian kita juga ada satu lagi. Okey, ini adalah 19. Kita ada 3 cm squared 5 minit. Rep 1. Okey. 20. Kita ada 3 cm squared 5 minit. Rep 2. Okey, dan juga kita ada 21 3 cm squared 5 minit. Rep 3. Okey, dan seterusnya. Sampai akhir sekali kita akan ada 27. Kita akan ada 3 cm squared 15 minit. Rep 3. Okey. So itu adalah kita punya perlakuan. Okey, ini adalah perlakuan tadi 9 kan. Ini adalah kita punya sampel. Okey. So ini adalah kita punya sampel. Perlakuan tadi kita dah buat. Ini adalah dia punya perlakuan. Okey. So ini adalah dia punya samples. Okey. Okey, so kita ada sampel ini. So kalau kita buat completely randomized design, completely randomized factorial design, then kita kena prepare ke 27 sampel ini dan kita kena rawakkan dia. Okey, kita kena rawakkan dia. Okey, so apabila kita rawakkan, okey, maka bermaksud okey, apabila kita nak rawakkan, maka sebagai contoh, okey,
katakan kita akan ambil, kita akan tulis semua ni, setiap satu ni di atas satu keping kertas. Okey, di atas satu keping kertas, kemudian gulung. So you ada 27 keping kertas. Kemudian you cabut undi. Okey, cabut undi. Katakan cabutan yang pertama. Okey, maka you akan dapat, katakan yang ini. Sebagai contoh. Okey, so you punya run order pertama adalah tadi 2 cm 253. Okey, iaitu 2 cm square 5 minit 3 rep 3. So that is yang you punya run order. Okey, kemudian you cabut lagi. Katakan dapat pula dapat pula yang ini. Contoh dia. Okey, you cabut undi tadi, keluar yang ini. Jadi 1, 15, 2. So yang kedua adalah you kena buat 15 minit 2. Kemudian you cabut lagi. Okey, cabut lagi. Katakan you dapat ini pula. Jadi 1, 10, 1. 1, 10, 1. Okey, kemudian you cabut lagi. Okey, katakan. Okey, you dapat yang ini. Iaitu 3, 15, 3. Iaitu 3, 15, 3. Dan seterusnya. Sampailah yang ke 27. Okey. So, apabila you masuk makmal, okay, apabila you masuk makmal, you kena prepare 27 sampel dan kemudian you kena buat eksperimen mengikut urutan ini. Okey. Iaitu pertama sekali you kena ambil sampel yang luas permukaan dia adalah 2 cm square. Kemudian you kena goreng dia selama 5 minit. Okey, you kena ambil daripada replikasi yang ketiga, sampel daripada replikasi yang ketiga, sebab you kena prepare ketiga-tiga replikasi. So you kena ambil replikasi yang ketiga, okey, yang 2 cm, goreng selama 5 minit. Kemudian keluarkan, and then selepas itu you perlu buat analisis. Untuk buat analisis, you boleh kumpulkan semua and then buat analisis serentak, ataupun you terus buat analisis, tak ada masalah. Sebab okay, design of experiment is apabila kita apply kita punya treatment, bukan analisis. Okay, asalkan kita ada jaminan, okay, ada asas, justifikasi bahawasanya kalau kita tidak immediately analyze, then whatever that we have achieved in the treatment, by the treatment, okay, is not being jeopardized. Okay, ianya tidak akan mempengaruhi. Then it is okay. Okay, sebab itu you kena baca literature, kena buat literature review. Okay, supaya you tahu apa yang you patut buat, apa yang you boleh buat, apa yang you tak boleh buat. Okay. Okay, and then secondly, bila dah habis yang pertama, secondly you kena ambil among second replication tu, yang you dah prepare 3 rep tadi kan. You ambil yang second replication yang 1 cm square, kemudian you kena panaskan, goreng dia selama 15 minit. Okay, kemudian selepas itu sama ada you analyze terus ataupun you simpan, kumpul dulu. Sorry. Okay, kemudian yang ketiga, you ambil pula among the replication yang pertama 1 cm and then goreng selama 10 minit. Okay, dan seterusnya sehinggalah you dapat replikasi treatment yang ke 27. Okay, so that is how you jalankan eksperimen for one factor experiment berdasarkan completely randomized factorial design. Okay, completely randomized factorial design. Okay, so okay, so ianya adalah sukar. Okay, okay, so biasanya
Sebab itu biasanya kita tidak jalankan yang ini. Okay, you bayangkan, okay, you ada, mana tadi? Okay, yang ini. Kan? You bayangkan you ada 27 sampel untuk you prepare. Okay, you masuk makmal, you kena prepare 27 samples. Okay, and then daripada satu ke satu, okay, so so you kena buat dia punya treatment. Okay. The concern is that bila you buat yang pertama ni tadi, okay, bila you buat yang pertama ni tadi, so yang ke-27 ni dia mungkin dah kering, kan? Sebab terlalu lama. Okay. Okay. So di situ ada concern. Okay. Pertama sekali adalah dari segi bilangan sampel yang perlu dikendalikan. Yang kedua adalah disebab banyaknya bilangan sampel, okay, maka perlu kita takut, kita concern sampel yang lambat dijalankan eksperimen itu akan ada perubahan sebagai contohnya. Okay. So kalau begitu, maka satu lagi option adalah untuk kita jalankan, okay, untuk kita jalankan factorial design, okay, with blocks. Okay, factorial design with blocks. Okay. Kalau kita lihat kembali, okay, kalau factorial design with blocks, ianya serupa macam CRBD. Okay, ianya serupa macam CRBD. So kita dah belajar dulu. Okay, yang serupa macam CRBD. Okay, so basically sama juga. Okay, katakan kita ada 3 blok. Okay, kalau CRBD dulu, okay, kita ada 9 sampel. Okay, katakan kita ambil replikasi sebagai blok di situ. Okay, kita ambil replikasi sebagai blok. Okay, kemudian okay, so kita akan buat replikasi yang pertama dahulu. So dalam replikasi yang pertama, okay, dia akan ada 3 eksperimen. Ini kalau yang satu faktor. Okay, kalau satu faktor eksperimen macam tadi, okay, kita ada 3 level, 3 treatment. Okay, so dengan itu, okay, untuk setiap replikasi kita akan buat 3 eksperimen. Okay, kita akan buat 3 eksperimen. Kemudian replikasi kedua, lagi 3 eksperimen. Replikasi yang ketiga, lagi 3 eksperimen. Okay, so sebab kita dah blokkan, kita dah ambil replikasi sebagai kita punya blok kita. Okay, so sama juga dia punya pendekatan dia. Okay, untuk yang factorial design with blocks. Okay, so kita ada, apakah kita punya treatment? Treatment sama. So inilah kita punya treatment. Semua sekali ni. Kan? Okay, ni treatment dia. Iaitu kita ada 9 treatments. Okay, the treatments are a combination of the levels because this is a more than one factor experiment. Okay. Okay, so kita ada berapa faktor? Faktor kita ada 2. Okay, kita punya level. Okay, kita ada factor 1 ada 3 levels. Factor 2 pun ada 3 levels. Okay, jadi kita punya treatment kita ada 3 times 3 sama dengan 9 treatments. Okay, kita ada 9 treatments. Berapa reps?
replication, ada 3 replication. Berapa sampel? Kita ada 9 darab 3 sama dengan 27 samples. Okey. 27 samples. Okey. sama macam yang sebelum ni. Tetapi okey, sekarang ni kita ambil replication as kita punya blocks. Okey, so kita akan ada blok 1, first block, iaitu kita punya wrap 1. Okey, so wrap 1 kita ada berapa? Kita ada berapa sampel? Untuk wrap 1 kita ada 9 sampel. Okey, so untuk wrap 1 kita ada 9 sampel. Okey, apakah dia punya 9 sampel ni? Ini adalah kita punya 9 treatments. Okey, so ini dia kita punya 9 treatments. Mana tadi? Ni dia. Okey, so ini adalah kita punya 9 treatments. Okey, so bila you masuk dalam lab, okey, so okey, sebelum you masuk dalam lab, okey, maksudnya you perlu prepare 9 samples and you perlu buat dia punya run order. Okey, dia punya run order. Okey, yang pertama ambil secara random. Okey, katakan you dapat 2 cm squared 15 minit. Contoh. Run order kedua, okey, you cabut undi lagi, you dapat 2 cm squared 5 minit. Okey, yang ketiga, you cabut lagi undi, you dapat 3 cm squared katakan 10 minit. Okey, cabut lagi undi, you akan dapat contohnya 1 cm squared 15 minit. Dan seterusnya sampai yang ke-9. Okey, so apabila you masuk dalam lab, you perlu prepare 9 samples sahaja. Okey, because ini adalah untuk wrap yang pertama. Okey, prepare 9 samples. Okey, and then goreng, and then analyze. Okay, and then selepas itu keesokan harinya, okay, you apa tu? Lepas tu sebelum keesokan harinya, you buat sekali lagi run order. Jangan pakai yang atas. Okay, run order. Ini adalah block 2, wrap 2. Okay, so yang pertama, you cabut undi, you dapat 3 cm squared 5 minit. Yang kedua, you cabut lagi undi, you dapat katakan 3 cm squared 15 minit. You cabut lagi undi, you dapat 1 cm squared 15 minit. Cabut lagi undi, you dapat 2 cm squared 5 minit. Sebagai contohnya. Seterusnya sampai you dapat yang ke-9. Okey. Jadi apabila pada hari kedua, okay, you masuk lab, you akan follow ni dia punya run order. Begitu juga untuk yang blok 3, you perlu buat dia punya run order dia. Jangan pakai yang run order daripada replikasi pertama ataupun replikasi yang kedua. Okey, yang berbeza. Okey. So, lepas tu pada hari yang ketiga, you masuk lab, you prepare 9 samples and then you ikut dia punya run order. Okay, so ini adalah factorial design with blocks. Okay, dan biasanya kita akan gunakan yang ada block ini kerana ianya lebih convenient. Okay, bayangkan you nak kena handle 27 sampel. Dan 27 sampel, and then there are always concerns, okay, concerns yang akan ada perubahan pada sampel kita, yang akan mungkin menjejaskan kita punya
kita punya result. Ini yang kita panggil sebagai confounding factors. Okay, so sebab itu maka kita blockkan dia. Okay, kita blockkan dia. So kalau lihat tadi, okay, kalau untuk yang factorial design, completely randomized factorial design, maka randomization dia adalah secara total. Okay, among all the samples. Okay, regardless of dia punya factors, treatment, regardless of dia punya replication. Semuanya di-randomizekan. Tetapi kalau kita lihat di sini, sorry. Okey, tapi kalau kita lihat di sini, kita buat randomization sebagai contoh di sini kan. Ini adalah block 1, rep 1. Ini adalah rep 2. Kita ada buat randomization, tetapi randomization ini adalah among treatment saja. Iaitu kita ada 9 sampel saja. Among treatment saja. There are no randomization between replication because all of these are rep 1 only. Kita buat yang kedua, kita buat randomization, tetapi all of these are rep 2s only. Okay, sama juga di sini kita buat randomization tapi ianya cuma rep 3 saja. So meaning that in factorial design with blocks, there are no randomization between treatments, between the replication. Okay, cuma apa tu yang ada adalah randomization within each replication, within each block, because we have taken the replication as our block. Okay, so randomization only occurs within the blocks. Okay, di antara replication tidak ada randomization. Okay, so itu adalah bagaimana kita jalankan eksperimen, okay, menggunakan factorial design. Okay, sama ada you boleh choose, sama ada untuk nak buat completely randomized ataupun menggunakan blocks. Okay, so biasanya kita akan gunakan block sebab we only have to handle because we need to handle only lesser number of samples. Okay, so it is more convenient as opposed to having to handle 27 samples, and that is only dua factor dengan 3 levels. Okay, what if it is 3 or 4 factors? Okay, and each of the factor has like 4 levels katakan. So 4 darab 4 ataupun 5 darab 5 darab 5. Okay, dah 15 darab dengan 3, you ada 45 and samples sebagai contohnya. And that is a lot untuk kita handle, okay, sekaligus. So that is why it is more advisable. Okay, the majority of you will be doing your experiments. Okay, so it is more advisable if you have more than one factor involved in your experiments to do a more than one factor, factorial design with blocks as opposed to a completely randomized factorial design. Okay, okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada, semua okey ya. Okey, so dengan itu kalau tidak ada maka saya nak beri you practice 4. Okay, practice 4 simple, dia macam practice 3. Okay, Doktor nak tanya. Sekejap, Doktor, yang faktor 1 dengan faktor 2 tu kan macam mana boleh jadi 3? Untuk dapatkan treatment tu 9 sampel. Yang mana? Yang mana? Faktor 1 dan faktor 2. Yang ini ke? Okay. Betul yang ini. Okay. So ini faktor yang, kita ada 2 faktor. Faktor pertama tadi adalah luas permukaan. Faktor yang kedua adalah masa penggorengan. Kan? Okay. So faktor 1 dia ada 3 level. Yang ini adalah level 3 levels. Okay, disebabkan luas permukaan kita ada 1 cm², 2 cm², dan juga 3 cm².
Oh, kita okay. ada level. Okay. So sama juga dengan yang faktor yang kedua. Kita ada 5 minit, 10 minit dan 15 minit. So kita ada 3 levels. Okay, faham. Saya terlepas pandang tadi. Okay, good. Okay, ada apa-apa lain, soalan lain? Okay. Okay, so kalau tidak ada, okay, saya akan tunjukkan you practice 4. Dia simple saja, only untuk randomization. Okay. Sekejap, Okay. Okay. Okay, so ini adalah practice 4, nanti saya akan upload lah dalam UKM Folio. Okay, so ini adalah design of experiment untuk factorial design. Yang E adalah completely randomized factorial design. So kita ada di sini eksperimen 2 factor. The first factor is heating temperature. You have 3 levels, 60, 70, 80. Okay, second adalah heating periods. Okay, you have 3 levels also, that is 20, 0, 20 and 40 minutes. Okay, involving 3 replications. Okay. Okay, so andaikan you have decided to use completely randomized factorial design. Okay, so you kena prepare dia punya kertas undi dia. Okay, and then run order. Okay, sepatutnya dia akan ada, ini saya contoh saja sampai 9. Sepatutnya dia akan ada sampai berapa? 3 darab 3 darab 3 kita ada 27. Okay, good. Okay, so 27 Okay, so di sini you kena masukkan replication, heating temperature dan juga heating period. Okay, so similarly, okay, for factorial design with blocks, okay, so the same example. Okay, tetapi kali ini buat dalam randomized factorial design with blocks. Okay, so meaning that, okay, untuk setiap block, okay, block pertama, okay, that is replication pertama, so you akan ada 1, 1, 1, 1, 1, semua replication pertama, and we only have 9 samples because, okay, this is the first replication. Okay, so you ada 9, you randomize all the 9, tuliskan dia punya heating temperature dan juga heating period. Okay, and then submission adalah seperti biasa. Okay, dan saya telah nyatakan di bawah. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, so kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti di sini hari ini. Okay, terima kasih. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Welcome.